أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Tafsir Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 246 hingga 252 sambungan berkisahkan kewajipan berjihad dan mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم Wallahu alimun bizzalimin. Ayat 246. Tidakkah engkau ketahui kisah suatu kaum dari kaum Bani Israel yang selepas meninggalnya Nabi Musa, ketika itu mereka berkata kepada Nabi mereka yang bernama Syamwil, utuslah seorang raja untuk kami supaya kami boleh berperang pada jalan Allah. Berkata Nabi itu, boleh jadi jika diwajibkan, difardukan ke atas kamu berperang, kamu tidak mahu berperang. Jawab mereka itu, mengapa pula kami tidak mahu berperang pada jalan Allah, sedangkan kami dan anak-anak kami dihalau keluar dari rumah kami. Maka apabila mereka diwajibkan berperang, mereka pun berpaling ketakutan, melainkan sedikit saja dari mereka yang tidak. Allah mengetahui akan orang-orang yang anaya. Huraiannya, ayat 246 hingga ayat 251 akan datang mengisahkan satu kaum Bani Israel yang ceritakan Tuhan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW untuk dijadikan iktibar oleh umatnya untuk lebih jelas. Kisah ini dibawakan sekadarnya mengikut catatan para mufassir, di antaranya dari Al-Khazin. Kisah ini mula diceritakan setelah Nabi Musa AS meninggal dunia dengan meninggalkan kaumnya Bani Israel. Orang yang menggantikannya untuk meneruskan syariat Allah yang berpandukan kitab Taurat ialah Yusha bin Nun. Dialah khalifah Nabi Musa pertama yang digantikan oleh Kalib bin Yohana sebagai khalifah kedua, yang kemudian diganti pula oleh Hizkil bin Buzza sebagai khalifah ketiga. Setelah berapa lama Hizkil bin Buzza meninggal dunia, kaum Bani Israel telah mula melupakan agamanya sehingga ada di antara mereka bertukar menyembah berhala-berhala. Kemudian Allah mengutuskan Ilyas kepada mereka. Ilyas adalah seorang nabi dan rasul yang ditugaskan seperti lain-lain nabi keturunan kaum Bani Israel supaya mengingatkan kaumnya yang telah melupakan agama yang disyariatkan oleh Nabi Musa dahulu dan menyuruh mereka mengamalkan semula syariat tersebut. Kemudian itu diutus pula Ilyasa yang juga sebagai nabi dan rasul. Ia pun meneruskan syariat Nabi Musa beberapa lama hingga meninggal dunia. Demikianlah hingga beberapa lama sepeninggalan Nabi Ilyasa ini, manusia telah berbalik semula kepada berbuat macam-macam kejahatan di dalam dunia dan melupakan agama mereka. Pada masa itu timbullah satu kaum yang menjadi musuh kepada kaum Bani Israel, menjajah dan menindas mereka. Musuh itu dikatakan bernama Baltata, diketahui oleh seorang raja bernama Jalut. Mereka itu mendiami tempat-tempat yang berdekatan dengan kawasan pantai jajahan Rom yang terletak di antara Palestin dan Mesir. Dengan Mesir, mereka itu juga dikatakan berasal dari kaum Amalekah, kaum yang terhitung tua dari bangsa Arab. Banyak kawasan negeri kaum Bani Israel yang mereka taluki. Banyak pula anak pinaknya yang mereka perhamba dan anak-anak raja yang mereka tawan. Juga tak luput mereka dikenakan bayaran ufti dan cukai pendapatan. Taurat mereka
dirampas sehingga menyebabkan bencana dan kesengsaraan yang amat sangat. Yang demikian itu kerana telah lama tidak ada Nabi yang diutus Tuhan untuk memimpin mereka sebagai yang sudah-sudah. Biasanya seorang Nabi yang akan muncul dari kaum Bani Israel itu mestilah berketurunan berbakat Nabi pula. Dan bakal-bakal yang akan menurunkan Nabi ini telah pun banyak yang mati. Hal itu menyebabkan lama tidak dibangkitkan Nabi yang dapat memimpin dan membela mereka dari kekejaman dan penindasan musuh. Maka ditahdirkan Tuhan ada seorang saja yang berketurunan Nabi. Itu pun perempuan pula orangnya. Lalu mereka jaga dan pelihara baik-baik. Sampailah masanya perempuan ini mengandung. Dia digunakan seorang anak lelaki, kemudiannya dinamakan Syamwil. Kanak-kanak ini telah dididik dan dibesarkan oleh seorang pendeta yang alim dan diajarkan syariat Nabi Musa serta kitab Taurat yang akhirnya Tuhan mengutus malaikat Jibril kepadanya untuk melantiknya menjadi Nabi dan menyuruh supaya mengajak kaumnya menyembah Allah. Demikianlah Syamwil telah menjadi Nabi dan menyuruh kaumnya dari kaum Bani Israel menyembah Allah. Tetapi kaumnya telah mendustakannya dan mencabarnya supaya ia dapat menunjukkan bukti kenabiannya. Dan mereka berkata, iaitu firman Allah yang maksud, utarlah seorang raja untuk kami supaya kami boleh berperang pada jalan Allah. Kata-kata mereka meminta bukti atas kebenaran kenabian Nabi Syamwil dengan meminta kepadanya supaya mengadakan seorang raja bagi mereka ini. Kerana sebagaimana telah diketahui bahawa kaum Bani Israel masa itu sedang ditimpa malapetaka, ditindas dan diperkosa oleh musuh yang menyebabkan mereka berpendapat perlu beraja dan atau ketua yang akan memimpin umat mereka. Maksudnya dengan ada pentadbiran kerajaan sesuatu umat itu dapat membentuk tenaga berperang melawan musuh. Dan raja pula mestilah tunduk mentaati Rasul kerana Rasul membawa undang-undang yang mengawal urusan agama mereka. Dia akan membawa berita-berita dari Tuhan. Juga dengan kawalan itu, raja tidak akan berbuat zalim dan anaya. Manakala Nabi Allah Syamwil mendengar cabaran kaumnya meminta kepada Tuhan supaya mengadakan bagi mereka seorang raja, ia pun berkata, iaitu firman Allah bermaksud, boleh jadi jika diwajibkan ke atas kamu berperang, kamu tidak mahu berperang. Maksudnya Nabi itu menyindir, tidakkah nanti dalam perang itu kamu bersifat pengecut lalu melarikan diri meninggalkan medan perang? Mereka menjawab, iaitu firman Allah bermaksud, mengapa pula kami tidak mahu berperang pada jalan Allah sedang kami dihalau orang dari keluar rumah kami? Begitu pula anak-anak kami. Yang ini mereka ceritakan bagaimana kejamnya Raja Jalut dan kaumnya yang telah menghalang mereka keluar dari rumah menawan dan memperhamba anak-anak raja mereka. Jadi sudah semestinya mereka akan berperang dan menuntut bela. Syaratnya hendaklah mereka beraja, dan dengan itu pula barulah mereka percaya akan kenabian Syamwil. Tetapi Allah telah menempelak pengakuan mereka dalam menuliskan kisah ini pada ayat 246 berbunyi, falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Maka apabila mereka diwajibkan berperang, mereka pun berpaling ketakutan, melainkan sedikit saja yang tidak. Allah mengetahui akan orang-orang yang naya. Ayat ni bila tiba masa Tuhan menggunakan mereka raja dan mereka diwajibkan berperang melawan musuh, ternyata mereka telah berpaling kecuali sedikit saja yang tidak. Allah mengetahui perkara orang yang menyalahi perintahnya. Inilah orang yang anaya. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Wallahu yu'ti mulkahum man yasha wallahu wasi'un alim. Ayat 247 berkata, lah Nabi mereka kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengutus Talut menjadi raja bagi kamu. Berkata mereka, bagaimanakah ia menjadi raja atas kami sedang kami lebih layak menjadi raja daripadanya dan ia tidak mempunyai harta yang banyak? Berkata Nabi mereka, sesungguhnya Allah telah memilih dia menjadi raja di atas kamu serta dianugerahnya ilmu yang luas dan tubuh yang kuat. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah luas kurnianya lagi mengetahui. Nabi Allah Syamwil kemudian memohon kepada Allah supaya mereka dikurniakan seorang raja. Allah mewahyukan bahawa raja mereka itu adalah seorang bernama Talut. Lalu Nabi Allah Syamwil membawa Talut ke hadapan pembesar-pembesar kaum Bani Israel untuk mengisahkan kerajaannya. Lalu berkata, iaitu firman Allah bermaksud, hai kaum Bani Israel, sesungguhnya Allah
mengutus Talut menjadi raja bagi kamu. Bila kerajaannya disiarkan, mereka tertanya-tanya bagaimana Talut menjadi raja setelah mereka setiap Nabi kaum Bani Israel tidak akan dibangkitkan, melainkan mestilah keturunan Lawi bin Yaqub. Dan setiap raja kaum Bani Israel pula tidak akan dibangkitkan, melainkan mestilah dari keturunan Yahuzza bin Yaqub. Lawi dan Yahuzza, dua rumpuan anak dari Nabi Allah Yaqub. Bila Ishaq bin Ibrahim AS kedua-dua menjadi sumber kemegahan kaum Bani Israel. Dari rumpun Lawi terbitlah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam. Dari rumpun Yahuzza terbitlah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang kedua-duanya adalah raja-raja besar kaum Bani Israel di samping sebagai Nabi. Tetapi Talut ini tidaklah terbit dari kedua-dua rumpun tadi, bukan dari rumpun yang menurunkan Nabi dan bukan pula dari rumpun yang menurunkan raja. Bahkan terbit dari rumpun Benyamin bin Yaqub. Berdasarkan adat dan tradisi lama, inilah mereka menolak Talut untuk menjadi raja mereka. Itulah sebab mereka berkata, iaitu firman Allah bermaksud, bagaimanakah yang menjadi raja atas kami, sedangkan kami lebih layak menjadi raja daripadanya dan ia tidak mempunyai harta yang banyak. Dengan kenyataan ini jelaslah bahawa mereka masih mengagung-agungkan keturunan dan mengutamakan kekayaan harta benda untuk melayakkan diri menjadi seorang raja. Maka berdasarkan pendapat dan kebiasaan kaum Bani Israel ini, tadi didapati kumpulan-kumpulan yang masih lagi terpengaruh bahkan berpegang teguh dengan adat lama bahawa jawatan pemimpin umat, ketua negara atau raja pemerintah adalah merupakan warisan turun-temurun yang tidak boleh disandang melainkan oleh ahli waris saja. Pendapat ini telah terbatal kebenarannya kerana telah dihapuskan oleh adanya firman Allah yang menceritakan seterusnya dalam ayat berbunyi, qala innallaha hastafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un alim. Berkata Nabi mereka, sesungguhnya Allah telah memilih dia menjadi raja di atas kamu, serta dianugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang kuat. Allah memberi kerajaannya kepada siapa-siapa yang dikehendakinya, dan Allah luas kurnianya lagi mengetahui. Maksudnya, manakala Nabi Allah Syamwil mendengar tentangan dan bangkangan kaumnya yang menolak Talut untuk menjadi raja mereka, ia menerangkan bahawasanya Allah memilih Talut menjadi raja mereka bukanlah sia-sia. Bukanlah perajaannya didasarkan atas keturunan atau kekayaan khazanah harta benda sebagai yang mereka dakwakan, tetapi perajaannya didasarkan atas iradat kehendak Allah dengan perantaraan kurnia yang dilimpahkannya, iaitu luas pengetahuan dan kekuatan tubuh. Diceritakan pula bahawa Talut itu nama gelaran dalam bahasa Ibrani Hebrew kerana sosoknya, tubuhnya yang besar dan tinggi. Dialah di antara orang paling tinggi pada zamannya. Menurut ukuran kepala dan bahu, nama Talut yang sebenarnya adalah Sawa bin Qais dari rumpun Sibtah Benyamin, anak Nabi Allah Yaqub. Pekerjaannya menyamak kulit dan setengah riwayat mengatakan ia sebagai tukang air yang beri minum keldai-keldai. Pada suatu hari keldai kepunyaan ayahnya hilang, tersesat dan ia telah pergi mencarinya. Ia lalu di hadapan rumah Nabi Allah Syamwil untuk bertanyakan sekiranya Nabi itu tahu akan hal keldainya. Sedang ia berada di rumah tersebut, tiba-tiba mendidihlah minyak yang ada tersimpan di sebuah tanduk binatang yang sentiasa diperhatikan oleh Nabi Syamwil. Setiap ada orang yang masuk ke rumahnya, kerana ketika Allah mewahyukan kepadanya tentang orang yang bakal menjadi raja, ia telah dibekali dengan sebatang tongkat dan sebuah tanduk berisi minyak. Sekiranya ada orang yang masuk ke dalam rumahnya dan didapati minyak itu mendidih, itu adalah isyarat dan petunjuk bahawa yang masuk itu adalah orang yang dijanjikan oleh Allah bakal menjadi raja. Bila Nabi Syamwil melihat minyak di dalam tanduk itu mendidih menggelegak, lalu diambilnya tongkatnya, kemudian diukur dan didapati sama tinggi dengan Talut. Yakinlah sudah bahawa Talut inilah orang yang bakal menjadi raja. Setelah melihat kebenaran alamat-alamat dan tanda-tandanya, lalu minyak itu disapu ke kepala Talut dan dirajakan ke atas kaum Bani Israel di hadapan khalayak ramai. Inilah Talut, raja yang nanti dengan kehendak Allah, yang berasal dari tukang menyamak kulit atau tukang air yang beri minum kepada keldai. Bukanlah ia dari keturunan raja-raja dan bukanlah pula dari golongan orang kaya yang berharta. Allah hanya mengurniakan kepadanya ilmu pengetahuan, kepandaian dalam perkara pemerintahan dan cara-cara musyiat peperangan, dan mengurniakan pula kepadanya tubuh yang sasar, besar, tinggi dan penuh dengan kekuatan. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa-siapa yang dikehendakinya. Tiada siapa pun boleh menyangka ketetapannya. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas kurnianya, lagi mengetahui. Maksudnya,
Sekiranya kamu celak orang yang menjadi raja itu disebabkan ia orang tidak berbangsa dan tidak berharta, maka setelah ia berpulang menjadi raja, terbukalah pintu rezeki yang digunakan Allah kepadanya dengan seluas-luasnya. Dan Allah di samping berkuasa memperkayakan si miskin. Tahu pula akan hajat seseorang di dalam perkara mentadbirkan hal ehwal dirinya dan kerajaannya. Tahu perkara-perkara yang telah lalu dan tahu perkara-perkara yang akan berlaku. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين. Ayat 248 berkata Nabi mereka kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datang kepada kamu sebuah peti yang membawa ketenteraman jiwa daripada Tuhan kamu, dan sebuah sepinggan yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun, sedang peti itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya yang demikian itu suatu tanda bagi kamu jika kamu orang beriman. Pada ayat 248 Allah telah menyatakan manakala Nabi Syamwil ditanya kaumnya tentang apa tandanya kerajaan Talut, maka ia pun menjawab, iaitu firman Allah bermaksud sesungguhnya tandanya ialah datang kepada kamu sebuah peti yang membawa ketenteraman jiwa. Al-Kisah diceritakan oleh para ahli tambur dan sejarah bahawa Allah Ta'ala telah menurunkan sebuah peti kayu keranda berwajah kepala manusia yang panjangnya 3 hasta dan lebarnya 2 hasta. Mula-mula diturunkan kepada Nabi Adam. Setelah itu kepada Nabi Syekh, kemudian menjadi warisan turun-temurun anak cucu Nabi Adam dari golongan para rasul hingga kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Yaqub, kemudian kepada Nabi Musa. Pada masa Nabi Musa, peti itu digunakan untuk menyimpan kitab Taurat yang berkekalan hingga Nabi Musa meninggal dunia. Setelah itu peti itu berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain dari kaum Bani Israel hingga sampai ke zaman dibangkitkan Nabi Syamwil. Peti tersebut membawa ketenteraman jiwa bagi orang-orang selagi yang berada bersama-sama mereka. Banyak ahli tafsir bertelingkah pendapat tentang ketenteraman yang disebutkan dalam ayat ini. Hanya yang lebih hampir adalah pendapat yang mengatakan selagi peti itu bersama mereka di mana saja mereka berada akan berasa tenteram. Juga tanda kerajaan Talut ialah firman Allah bermaksud dan peninggalan keluarga Musa dan Harun. Yang ini menurut setengah ulama ialah tongkat dan pecahan keping-keping batu yang bertuliskan isi Taurat. Maka sepeninggalan itu merupakan ilmu dan syariat tempat mereka kembali mengambil hukum bila mana orang-orang Bani Israel bertelingkah atau berselisih yang kemudiannya tunduk mengikut hukum-hukum tersebut, atau bila mana mereka menghadapi peperangan mereka belek-belek lembaran batu bersurat itu yang mengandungi ayat suci sehingga mereka mendapat kemenangan. Tetapi kemudian setelah mereka durhaka kepada Allah dan membuat kerosakan di muka bumi, Allah untuk kaum Amalikhah menindaskan mereka sebagai malapetaka, terutamanya setelah peti keranda yang berisi Taurat dirampas dan terlucut dari tangan mereka. Maka sampailah masanya Syamwil memberitahu mereka bahawa tanda Taurat itu raja ialah peti pusaka yang terlucut dari tangan mereka itu akan datang kembali. Tahmiluhul malaikah inna fi zalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Peti itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya demikian itu suatu tanda bagi kamu jika kamu orang yang beriman. Ya, ini dengan kedatangan tanda seperti adanya raja dan kembalinya peti pusaka mereka, akhirnya percaya mereka akan kenabian Syamwil dan mengaku taat setia kepada Talut sebagai raja. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Maka
Ayat 249, maka tak kala keluar Talut bersama-sama dengan bala tenteranya berkata bahwasanya Allah mencubai menguji kamu dengan sebatang sungai. Barang siapa meminum airnya, maka bukanlah ia daripadaku. Dan barang siapa tidak meminumnya, maka sesungguhnya ia daripadaku. Kecuali jika mencedok minum secedok dengan tangannya, maka mereka pun meminum air sungai itu. Kecuali sedikit saja dari mereka yang tidak akan meminum, hanya secedok. Setelah Talut melampaui sungai itu beserta dengan orang-orang yang beriman, mereka pun berkata, tiadalah kami berdaya hari ini untuk memerangi Jalut dan bala tenteranya. Berkatalah pula orang-orang yang mengetahui bahawa mereka bakal menemui Allah. Berapa banyak telah berlaku sekumpulan kaum yang sedikit dapat mengalahkan sekumpulan kaum yang banyak dengan izin Allah. Allah beserta orang yang sabar. Pada ayat 249 ini dikisahkan bahawa tidak lama kemudian mereka pun bergegas-gegas hendak berperang melawan musuh. Dan mereka terdiri dari kira-kira 70,000 askar diketuai oleh Talut sendiri. Mereka melalui padang belantara yang panas terik dan tidak berair. Mereka amat gelisah bagaimana boleh menentang musuh dan keadaan mereka kehausan dan kekurangan air. Mereka rayu raja mereka sedang memohon air daripada Allah. Raja Talut berkata, iaitu firman Allah bermaksud bahasanya Allah mencubai menguji kamu dengan sebatang sungai. Barang siapa minum airnya, maka bukanlah ia daripadaku. Dan barang siapa tidak meminumnya, maka sesungguhnya ia daripadaku menjadi pengikutku. Kecuali mencedok minum secedok dengan tangannya. Bila amaran ini telah diberikan kepada Ashkan, bertemulah mereka dengan sebatang sungai, itu sungai Palestin. Amaran menjadi ujian, adakah mereka sebagai tentera mempunyai tata tertib, patuh kepada perintah, taat kepada pucuk pimpinan ataupun tidak. Tetapi maksud firman Allah selanjutnya, maka mereka pun meminum air sungai itu kecil sikit saja daripada mereka yang tidak atau meminum hanya secedok. Adalah diriwayatkan bilangan tentera kaum Bani Israel yang melanggar larangan rajanya dengan minum air sungai itu amatlah banyak. Di antara 70,000 orang itu hanya 300 dan beberapa belas orang saja yang tidak melanggar perintahnya, iaitu orang-orang mukmin yang patuh kepada ketuanya. Iaitu satu jumlah yang kecil, sama dengan bilangan tentera-tentera Israel yang di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW ketika memerangi orang-orang musyrikin di medan perang Badar. Orang-orang yang meminum hanya secedok, hilanglah haus mereka. Binatang tunggangan mereka seketika itu juga cergas dan dada mereka penuh dengan iman. Terus dapat menyeberangi sungai menerusi perjuangan mereka. Tetapi yang banyak meminumnya semakin lemah, pucat bibirnya, kecut hatinya hingga tidak berani pergi berperang. Maksud firman Allah selanjutnya, setelah Talut melampaui sungai itu beserta dengan orang-orang beriman, mereka pun berkata, yang ini orang yang melanggar perintahnya yang sudah kecut hatinya. Tiadalah kami berdaya hari ini untuk memerangi Jalut dan bala tenteranya. Tetapi berkata pula orang-orang yang mengetahui bahawa mereka bakal menemui Allah, iaitu orang yang beriman dan mematuhi perintah rajanya. Berapa banyak telah berlaku sekumpulan kaum yang sedikit dapat mengalahkan sekumpulan kaum yang banyak dengan izin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini menjelaskan bahawa tentera Talut telah berpecah dua. Sebahagian besar enggan berperang dan sebahagian yang kecil terus berjuang dengan tekad. Walaupun kecil, jika ada keizinan Allah tetap akan menang. Allah menolong orang yang sabar. Walamma barazu li Jalut wa junudih qalu rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ayat 250, tak kala mereka itu berhadapan dengan Jalut dan bala tenteranya, mereka berkata, wahai Tuhan kami, tumpahkanlah sabar ke dalam hati kami dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami mengalahkan kaum yang kafir itu. Pada ayat ini Allah menceritakan pula iaitu maksud dari firman-Nya. Manakala mereka itu tentera Talut berhadapan dengan Jalut dan bala tenteranya, mereka berkata, berdoa, wahai Tuhan kami, tumpahkanlah sabar dalam hati kami dan tetapkanlah kaki pendirian kami dan tolonglah kami mengalahkan kaum yang kafir. Yang ini mereka itu berjuang terus walaupun dengan angkatan yang kecil sambil berdoa memohon pertolongan Allah. Fahazamuhum biiznillahi wa qatala Daud Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ardu walakinallaha zu fadlin 'alal alamin. Ayat 251, maka mereka pun mengalahkan Jalut dan bala tenteranya dengan izin Allah. Dan Daud, salah seorang tentera Talut, dapat membunuh Jalut. Dan Allah memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Daud serta diajarkan kepadanya perkara-perkara yang Allah menghendakinya. Jika tidak ada tolakan dari Allah ke atas manusia, setengahnya menentang setengah yang lain. Nescaya binasalah bumi ini.
tetapi Allah mempunyai kurnia atas seluruh alam. Akhirnya, pada ayat 251, Allah menyatakan iaitu firman-Nya yang bermaksud, maka mereka pun iaitu tentera Talut yang mengalahkan Jalut dan tenteranya dengan izin Allah. Yang ini doa mereka, Allah perkenankan sehingga Musa dapat dikalahkan. Maksud firman Allah selanjutnya, dan Daud salah seorang tentera Talut dapat membunuh Jalut. Kisah Daud membunuh Jalut. Kata Sahibul Hikayat, Daud adalah anak bongsu di antara 13 orang anak dari seorang yang bernama Asya. Daud itu pendek orangnya dan waktu kecilnya kurus berpenyakit menyebabkan ayahnya menyisihkannya supaya tinggal jauh di kaki bukit untuk bekerja mengembala kambing kerana terbiasa bekerja kasar sehingga kuat badannya dan kerap menewaskan binatang buas seperti singa dan lain-lain yang mengacau binatang ternakannya. Ia bersifat penyabar, mulia hati, tiada makan melainkan dari hasil titik peluhnya. Ia telah dipilih oleh Raja Talut untuk beradu kekuatan menentang Raja Jalut. Talut berjanji sekiranya Daud dapat membunuh Jalut, ia akan dikahwinkan dengan puterinya dan separuh kerajaan akan diserah kepadanya. Daud pun menyanggupi perjanjian itu. Ia marah beradu kekuatan dengan Jalut dengan menggunakan tali lastik dan 3 biji batu. Sedang Jalut pula seorang raja yang terkenal kuat dan gagah berani. Biasa bertempur mengalah musuh yang banyak hanya dengan berseorangan diri. Siap sedia dengan kuda kelengkap. Alat senjatanya memakai ketopeng besi pula di kepalanya. Walau bagaimanapun Daud dapat melastik Jalut dengan 3 biji batu sekali lastik. Dan batu itu terbang di bawah angin mencecah ketopeng besi dan menembusi kepala serta membunuh pula 30 orang tentera yang ada di belakangnya. Jalut terguling ke tanah lalu mati. Dengan kematiannya, semua bala tentera yang terdapat dikalahkan oleh tentera Bani Israel. Setelah itu, kaum Bani Israel terlepas dari tindasan musuhnya dan dapat menegakkan kerajaannya yang dipimpin oleh Talut. Talut telah mungkir janji tidak memberikan separuh kerajaannya kepada Daud, hanya mengawinkannya sahaja dengan putrinya. Tetapi Daud bersabar. Setelah Talut mati, kaum Bani Israel melantiknya menjadi raja mereka, iaitu setelah 7 tahun dari kematian Raja Jalut yang dibunuhnya. Demikianlah akhirnya Daud menjadi raja, kemudian menjadi nabi sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya yang bermaksud. Dan Allah memberi kerjaan dan ilmu pengetahuan kepada Daud serta diajarkannya kepadanya perkara-perkara yang Allah menghendakinya. Yakni 2 kurnia diberikan Allah kepada Daud, iaitu pangkat raja dan pangkat nabi. Dan Allah juga mengajarkannya berbagai-bagai ilmu pengetahuan seperti membuat baju besi, mengetahui bahasa burung, mempelajari kitab Zabur, berlagu dengan suara yang merdu yang tidak ada bandingannya dari sekalian makhluk. Bila dibacanya kitab Zabur, semuanya mendengar terpegun, terpesona kerana sangat merdunya. Binatang-binatang buas, burung dan unggas, air yang mengalir, angin betul, semuanya berhenti belakang kerana asyik mendengar kemerduan suaranya. Kemudian pada akhir ayat Allah berfirman, walaula daf'ullahi an-nasa ba'duhum bi ba'dil lafasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Jika tidak ada tolakan dari Allah ke atas manusia, setengahnya menentang setengah yang lain, nescaya binasalah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai kurnia atas seluruh alam. Maksudnya untuk mengekalkan perjalanan sunnah Allah supaya alam ini tidak binasa sehingga sampai kepada saat kebinasaannya, Allah mentakdirkan setengah manusia dan menentang setengah yang lain yang mukmin dan taat mengalahkan kafir dan derhaka, yang baik dan berbudi mengalahkan yang jahat dan pembuat kerosakan. Jika mereka dibiarkan, nescaya akan bermahajar relalah dan dengan demikian binasalah bumi ini. Tetapi dengan kurnia Allah, seluruh alam dapat mengecap nikmatnya. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Ayat 252, demikian itu adalah ayat-ayat Allah yang kami, yakni Allah bacakan kepadamu ya Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya engkau sememangnya dari golongan para rasul. Allah berfirman yang maksudnya, demikian itu adalah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu ya Muhammad dengan sebenarnya. Ya, ini semua kisah tersebut adalah sebenar-benar kisah yang mesti diyakini, tidak sekali-kali boleh diragukan kerana tercatat di dalam kitab-kitab mereka orang Yahudi. Dan Allah melanjutkan firman-Nya yang bermaksud, dan sesungguhnya engkau sememangnya dari golongan para nabi. Yakni dalam keadaan engkau Muhammad buta huruf, tidak tahu membaca kitab-kitab mereka, dapat pula engkau ceritakan kepada mereka tentang kisah orang zaman dahulu. Ini menunjukkan apa yang engkau ceritakan itu adalah wahyu daripada Allah dan engkau menjadi pesuruhnya. Demikianlah bahasan dan huraian tafsir Al-Quran juzuk kedua surah Al-Baqarah ayat 142 hingga ayat 252. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.
Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi mendapat taufik dan hidayah untuk kita amal yang kita sampaikan, insya-Allah. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.